إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi yang fadil dimuliakan Tuan Imam Muazzin, seluruh ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ustaz dan ustazah, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Dialah Allah yang telah menjadi dan menciptakan, yang telah mengizinkan sesuatu perkara sama ada dengan gerak dan diamnya, sama ada dengan hitam dan putihnya, sama ada dengan siang dan malamnya. Kesemuanya itu adalah berdasarkan di atas kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hamba Allah yang beriman, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan erti kata syukur yang sebenar-benarnya, itu dengan kita melaksanakan segala titah perintahnya, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan segala tegahannya. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi peluang untuk berada dalam bulan yang ke-8 daripada kalender Hijrah, iaitu pada malam ini saya kira kita berada pada 9 Sya'ban. Maknanya lebih kurang berbaki lagi 20 hari saja lagi. Bulan Sya'ban ada 29 hari untuk kita bertemu dan memasuki gerbang dan dengan menjalani ibadah dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang didoakan oleh imam tadi dengan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Kita ni kalau ukur pada kesihatan ni, Allah, rasa tak sihat kita ni kan. Yang makan ubat tak usah cakap lah. Yang tak makan ubat pun buat-buat sihat tu pun boleh tahan juga tu, balun semua makanan. Kalau ukur pada kesihatan, rasa tak dan nak jumpa Ramadan kot. Apapun kita mengharapkan kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita bersama memohon keampunan di atas segala dosa dan salah laku yang kita buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kesihatan yang baik, Allah Ta'ala bagi hidayah dan taufik kepada kita untuk kita menyempurnakan
tuntutan Ramadan pada kalender hijrah, iaitu bulan 9. Moga-moga, mudah-mudahan doa kita, doa yang dipohon oleh imam tadi, yang diaminkan oleh semua, diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kembali perbincangan kita dalam kitab Al-Qaulut Tam fil Ahkam Al-Imam wal Ma'mum, iaitu perihal membicarakan persoalan imam dan makmum dalam keadaan kita mengerjakan ibadah solat. Kitab ini telah diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah. Maka insya-Allah pada malam ini kita masuk pada perkara yang ke-9. Qala mu'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Maka pertamanya, kalau kita tengok musannaf tulis di sini disebut sebagai wajib untuk kita menghadirkan istiqdar. Istiqdar di mana? Di hati. Hanya 3 je perkara dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni takbir yang mana bila mana kita menyempurnakan 8 huruf hijaiyah, iaitulah alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Maka bila kita angkat saja takbir tersebut, kita lafazkan al-lafzu minas saw, lafaz yang berbunyi ni, maka kita tak boleh buat apa-apa dah benda yang lain yang halal luar daripada solat. Masa terhenti seketika. Sebab tu bila angkat takbir ni, dia adalah merupakan rukun qauli yang kita sebut kan, alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Jadi kalau kat luar sana yang orang angkat takbir guna isyarat mulut, guna isyarat dan sebagainya yang tak keluar bunyi, yang tidak didengari oleh telinga dia sendiri, maka dia telah menyalahi daripada pandangan 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanbali. Dan antara yang keempat tersebut menyatakan perlu kita, maka wajib kita untuk melafazkan kalimah Allahu Akbar dengan lisan kita. Cumanya istiqdar itu berlaku, ada pembahagiannya pula. Maka ada 2 mazhab, di antaranya mazhab Imam Syafi'i menyatakan untuk menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram itu, 2 mazhab menyatakan sewaktu kita mengangkat takbir, sewaktu kita melafazkan kalimah alif lam lam ha, alif kaf ba ra, iaitu Allahu Akbar. Ada 2 mazhab yang mengatakan sebelum daripada lafaz takbiratul ihram. Mungkin di sana ada maslahah, sudut rukhsah, keuzuran pada seseorang individu berlaku tersebut. Baik. Dan kalau kita tengok, musannaf menyatakan wajib bagi seseorang itu apabila hendak bertakbiratul ihram menghadirkan 3 perkara. Ada 3 perkara je, mudahnya. Tapi kita kena hati-hati juga 3 perkara ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, ada setengah ada di kalangan yang mengambil pandangan yang lain,
Tak perlu pun hadirkan istiqdar yang 3 perkara ni. Saya cuba dengar orang, saya cuba dengar orang yang agak terkenal, dan orang view pun tengok puluhan ribu orang view tengok dia punya ceramah dia. Dia kata tak perlu pun dia ambil pandangan, saya malah nak sebut lah, saya tak pasti kesahihan dia. Dia sebut pandangan ulama besar tersebut yang karang tafsir tersebut, kata tak perlu pun, cukup sekadar dengan lafaz cukup sekadar Allahu Akbar, niat yang 3 perkara ni tak perlu. Jadi saya pun tak apalah, yang tu pandangan dia. Ada yang kedua saya dengar pun dari sudut elemen 3 perkara dikurangkan. Jadi apapun kita hari ini, kita nak beramal mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan kalau kita tengok kitab Fiqhul Mazhab Syafi'i itu, maka kita base kepada situ. Maka itulah pendekatan kita. Baik. Sebab apa kalau kita tengok Rasulullah menyatakan sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan sahabat ni melihat Rasulullah di saat hendak mendirikan solat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama ila solat qala Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang lafaz ni, hadis ni, apabila Rasulullah nak mendirikan solat tersebut, maka Rasulullah hanya mengungkapkan kalimah Allahu Akbar. Mungkin dalam kali pandangan yang 2 orang tadi yang saya sebut tadi menyalahi, sebab dia hanya dengar kalimah Allahu Akbar, tapi istiqdar menghadirkan hati tu. Menghadirkan hati tu. Ulama ni kata, musannif kata ada 3 perkara. Dalam yang lain kita sebut iza qumtum ila shalah fakabbir. Maka apabila kamu nak mendirikan sembahyang, fakabbir, maka bertakbirlah kamu. Baik. 1. Pertama ada 3 perkara. Pertama dia sebut sebagai qasdun. Qasdun yakni niat. Niat yakni mengerjakan sembahyang itu. Baik. Yang keduanya, qasdun, niat juga. Tapi sembahyang itu fardu atasnya. Jika sembahyang itu sembahyang fardu. Okey, tak apa. Saya baca sampai 3. Qasdun, yakni niat menentukan sembahyang yang ia hendak dirikan itu seperti keadaan zuhur atau asar atau sebagainya. Baik. Maka musannif kata ada 3. Pertama, qasdun, niat. Niat ni disebut sebagai mengerjakan, yakni aku sembahyang, sahaja aku sembahyang. Kalau kita tengok dalam kitab, mana-mana kitab, ditulis sebagai usalli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Itu adalah kalimah untuk kita lafaz saja. Lafaz ni tak wajib. Masa lafaz ini sebenarnya nak bantu guide diri kita. Contoh kalau kita masuk dalam satu kawasan tertutup, kan? Kita sebut dalam satu kawasan tertutup seperti di gua, bila kita sebut dia akan terdengar-dengar. Bunyi itu kalau kita sebut contoh rumah, dia bunyi rumah macam tu. Jadi bila kita nak solat tu, lafaz tadi dia akan bantu diri kita. Kita nak angkat takbir tu, niat tu macam kita dengar, maksudnya lalu kita linstaskan dalam hati kita. Yang 3 perkara ini. Dan kalau setengah ulama lagi alim disebut sebagai adanya di sana muqaranah. Muqaranah ini adalah penetap niat itu masuk pada bahagian mana. Hanya 8 kalimah, 8 huruf tadi, bukan 8 kalimah, 8 huruf hijaiyah tadi, alif. Tapi muqaranah alif, lam, ha ni, alif, kaf, ba, ra. Maka kalau orang alim, biasa kita tuan tengok, kalau dia angkat takbir, kalau orang alim angkat takbir, Allahu Akbar, cepat dia angkat takbir. Bila masa dia masuk niat,
tu dia dah masuk dah. Aku sembahyang fardu zuhur. Baru disambut Allahu Akbar. Tadi dah masuk. Maka itu dalam kitab Munyatul Musalli disebut sebagai muqaranah kamaliyah, sempurna. Tuan. Tapi kita orang awam muqaranah urfiyah. Allah baru kita masuk. Aku sembahyang fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Baru kita masuk. Ataupun ada yang ketiga, martabat yang ketiga, muqaranah tauzi'iyah, mensuku-sukukan. Allah aku sembahyang, tak kisahlah. Baik. Apa yang penting kepada kita adalah pertama, qasdun tadi aku sembahyang. Sahaja aku sembahyang. Tuan-tuan nak sebut kaedah yang mana terpulang? Nak sebut apa pun tak kisah. Aku sembahyang. Kemudian ta'arud ini sembahyang itu disebut sebagai fardu. Aku sembahyang fardu. Dalam hati ya. Tapi mulut sebut Allahu Akbar tu. Tapi dalam tempoh A sampai Ba mesti masuk dalam hati. Aku sembahyang fardu. Kemudian kita ta'yin atau ta'yun menentukan sembahyang fardu apa. Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Hanya 3 perkara saja. Maka kalau kita tengok martabat niat tu ada 4 dalam kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam. Ada 4. Pertamanya adalah qasdun, nawaitu usalli, seperti orang itu sembahyang sunat mutlak. 1. Ataupun yang keduanya adalah qasdun dan ta'yin. Usalli sunnatan, atau usalli saja aku solat sunat qabla zuhur, atau orang bandar kata before zuhur, atau ba'da zuhur ataupun after zuhur. Tuan-tuan nak niat macam mana pun tak kisah. Solat sunat rawatib ni dia tak ada ta'arud, tidak ada fardu. Maka kita sebut aku sembahyang sunat sebelum zuhur, aku sembahyang sunat selepas zuhur. Niat ni mudah aja, tapi kenapa jadi sukar? Maka yang ketiganya adalah yang ni lah yang kita bincang ni. Dia ada qasdun, dia ada ta'arud dan ta'yin. Aku sembahyang fardu, menentukan fardu ke apa, ta'yin. Maka yang keempat itu adalah dengan ditambah di sana ta'yin nafsahu. Sama ada kita sembahyang itu sebagai makmum atau imam. Sebenarnya kalau kita tengok, imam ni dia sunat niat sebagai imam. Makmum nak dapat fadilat dan imam nak dapat fadilat, maka wajib untuk niat sebagai makmum. Lebih-lebih lagi kalau sembahyang tu sembahyang Jumaat. Dan syaratnya didirikan secara berjamaah 40 orang tu, secara berjamaah tu sebagaimana orang bermukim tu, maka niat tu wajib. Istiqdhar, hadirkan hati. Ta'yin nafsahu adalah sebagai makmum. Baik. Untuk menentukan bilangan rakaat itu tak wajib. Maka tidak perlu untuk menentukan bilangan rakaat tersebut. Kalau kita kata kita ambil wudu, kita ambil air, sentuh bahagian kepala kita, saja aku berwudu, bahasa Melayu mudah, maka dah kira sebagai kita mengangkat wudu dah, dan niat dah. Sebab apa? Dalam Quran dia sebut, iza qumtum ila solah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak mendirikan solat, maka basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, sampai akhir. Maka basuh tangan kamu, basuh rambut kamu, basuh kaki kamu. Maka yang pertama disebut sebagai basuhlah muka kamu. Maka kita basuh muka itu kita niat. Kita basuh muka kita niat untuk kita ambil wudu. Kalau orang basuh muka tak niat,
maka tak sempurna. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu amalan itu disertakan dengan niat. Dan kita dapat ganjaran ni berdasarkan apa yang kita niat. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Menyahaja akan dia dengan suatu perkara, yakni dengan perbuatan yang kita buat ni. Dengan niat. Kalau orang ambil wuduk, dia tak niat. Orang solat pun Allahu Akbar, dia tak niat. Maka tak sah wuduk dia. Maka sembahyang dia pun tidak sah sebab dia tak niat. Dia kira tak niat tu. Niat ni penting. Apa-apa sekalipun kita nak mandi hadas besar, asal tangan kita sentuh dengan air ni pun kita niat, dah boleh dah. Kan? Tak kisahlah kita nak sentuh air ke, ada dalam apa-apa pun kita nak ambil air, kita basah tangan kita, kita niat saja aku mengangkat hadas besar, saja aku mandi hadas besar. Kan? Yang simple-simple lah. Kan? Nak panjang boleh. Bagi membolehkan kita sembahyang dan sebagainya boleh yang panjang. Tapi yang mudah pada kita. Tapi asalkan air kena pada badan, sebab syarat mandi wajib pun meratakan air pada seluruh badan. Kita nak sembahyang jenazah. Niat sembahyang jenazah. Nak sebut lupa dah. Saja aku sembahyang jenazah atas mayat ini, selesai masalah. Kalau kita niat biasa, saja aku sembahyang atas jenazah ini, 4 takbir mengikut imam dan sebagainya, maka mudah ya. Niat tu mudah kan. Saja aku sembahyang jenazah atas ayat ini. Kita pun tak tahu sembahyang imam sembahyang jenazah atas siapa, lelaki ke perempuan. Jenazah ini selesai masalah. Tapi jangan kita sebut nama pula. Kalau kita sebut nama, tiba-tiba orang nama yang kita sebut bukan dia, maka sembahyang tu tak sah lah. Apa lagi yang kita tengok sukar. Kadang-kadang orang kita kata orang suruh sembahyang sunat tahajud. Saya pun tak tahulah sembahyang sunat tahajud macam mana. Tak, sembahyang sunat je samalah sebagaimana sunat yang kita solat sunat rawatib. Tak tahu bagaimana. Sama je. Hanya ada qasdun dan ta'yin yang menentukan sembahyang apa. Aku sembahyang sunat tahajud. Allah, aku sembahyang sunat tahajud. Bab. Posisi letak tangan tak apa, ada perbincangan, ada 4 kedudukan, 4 tangan, 4 ke 5, tak apalah macam tu. Tapi tak angkat tangan pun tak apa lagi. Tapi kadang-kadang orang was-was kan, angkat takbir kan. Betul kan? Allahu Akbar. Rasa macam belum niat kata. Rasa belum niat. Hati kata belum niat ni. Allahu Akbar. Maka takbir yang kedua itu dikira takbir yang membatalkan sembahyang yang pertama. Takbir yang pertama kita angkat takbir. Allahu Akbar. Kita dah niat dah ni. Allahu Akbar. Hati tak confident. Syak. Bila syak ni 50. Boleh jadi. Maka 50 boleh jadi. Kita tengok pada kedudukan kita. Dia dalam Quran ni, dia dalam pendekatan agama ni, pertama dia sebut yakin. Yakin ni ada pecahan kepada 3. Ainul yakin, haqqul yakin, ilmul yakin. Dia ada perbincangan yang lain. Adapun zon 50 ke atas. Ni kalau sekolah, dia ni budak kategori budak grade B, C ke atas C ke atas kira yakin ni. Dia zon. Tuan-tuan masuk waktu solat ni kita solat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang Bilal muazzin tu, yang azan tu, dia pun tak yakin. Tapi dia zon, tengok jam. Masuk dah kot waktu. Buka radio channel. Masuk dah waktu. Dia buka radio. Apa kalau dia yakin? Dia tak yakin dia zon. Tengok jam, flip. Semalam jam ni rosak. Hari ni okey pula. Dia zon dia tu. Tapi 50 ke atas. Bila syak 50. Jangan waham. 50 ke bawah. Maka saya kata tadi, takbir yang kedua Allahu Akbar
takbir yang membatalkan sembahyang yang pertama. Maka dia kena angkat takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Baru masuk takbir sembahyang yang dia nak dirikan tu. Tapi kalau sembahyang yang pertama tadi dah sempurna dah. Itu sebab ulama kata jangan suka-suka hati nak membatalkan solat tersebut. Rasa macam tak confident apa semua, kena tengok. Kalau perkara itu jarang berlaku, maka bila kita rasa itu seumpama ilham daripada malaikat bagi peringatan kepada kita. Kamu tadi tak ambil wuduk tadi tu. Wuduk kamu batal tadi. Kita kata tengok, betul lah wuduk aku batal. Maka itu ilham. Semayang, niat tak sempurna, rasa kamu tadi niat tak? Okay, nampak. Sejuk kan tu. Dia nak cakap dia macam terhalang sikit, sejuk. Cuaca hujan daripada pagi kan, bawa ke malam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita dirikan solat untuk dapat pahala secara berjamaah, mana kita niat lah sebagai imam, sebagai makmum, walaupun dia sunat. Kita solat ikut perbuatan imam, tapi hati-hati tak niat ikut imam, tapi ikut maksudnya kita tak niat solat berimam, tapi ikut perbuatan imam melebihi pada satu tempoh, satu rukun, dia boleh bawa batal kepada solat. Sebab apa? Dia kira tempoh gap tu terlalu lama. Apa lagi yang susah niat? Solat jamak. Solat jamak qasar. Orang pun pening juga ni solat jamak qasar ni. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran ila zuhri makmuman lillahi ta'ala. Sembahyang jamak takdim. Saja aku sembahyang fardu zuhur qasar 2 rakaat. Qasran tu qasar 2 rakaat. Jamak takdim dalam waktu zuhur mengikut imam, contoh makmuman lillahi ta'ala. Panjang tak ada nak hafal. Susah. Itu nak solat jamak takdim asar pula. Salli fardhu asri raka'ataini qasran ila zuhri ila asar. Maksudnya makmuman lillahi ta'ala, contoh. Jamak dengan asar lah. Mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kita potong kerana Allah Ta'ala, kita potong. Memang kita usalli sahaja aku tu memang dirikan solat kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala kita potong. Yang wajib kepada kita adalah usalli fardu zuhri, sembahyang fardu zuhur. Kita tahu sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Sebab tu dalam solat fardu kita tak sebut bilangan rakaat. Maghrib kita tak sebut 3, subuh kita tak sebut 2, zuhur, asar kita tak sebut 4, isyak kita tak sebut 4. Tapi solat jamak dan qasar, saja aku sembahyang fardu zuhur qasran, kalau nak sebut Arab lah, kalau sebut bahasa Melayu qasar, susah agak. Short, bahasa orang putih kata short, pendek. Jadilah saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat, tak sebut 2 rakaat. Qasar ni maksudnya pendek, 2 rakaat jamak dengan asar. Allahu Akbar, dalam tempoh Allahu Akbar, niat yang tu, selesai masalah. Jamak takhir pun macam tu lah. Cuma solat jamak takdim, kita pernah bincang sebelum ni kan, bila kita buat zuhur, dia mestilah berturut-turut. Lepas buat zuhur, buat asar terus. Jamak takdim. Maksudnya solat di awal waktu yang pertama, zuhur dengan waktu zuhur dan asar.
Bila kita musafir, kita dalam perjalanan, nak berhenti pun susah, jalan pun jam, rasa macam tak sesuai, rasa nak berhenti lepas asar. Boleh, tak ada masalah. Tapi dalam waktu zuhur yang ada tu, kita niat dalam hati nak solat zuhur jamak takhir dalam waktu asar. Niat saja dalam hati. Tapi kalau tak niat, berdosa lah. Sebab apa? Masa kita tak niat, tiba-tiba kita nak jamak takhir. Bila kita niat sampai waktu asar, maka kita boleh solat. Nak solat asar dulu ke nak solat zuhur dulu? So, ada beberapa pandangan. Solat zuhur boleh, solat asar boleh. So, kalau jadi imam R&R, kena bagi tahu dulu jemaah kat belakang. Solat maghrib. Ada setengah, bila sebut jamak takhir dalam waktu isyak, dia kata solat isyak. Tapi bila imam sebut maghrib, makmum ikut maghrib. Cumanya beza bila jamak takhir, lepas solat bagi salam maghrib, nak pergi makan tu boleh. Nak pergi minum tu boleh. Lepas tu nak datang solat isyak 2 rakaat pula, boleh, tak ada masalah. Yang pasal, yang penting kita dah niat yang pertama. Kena pakai kod kat sini kot. Sejuk lah. Sejuk jadi macam ni. Baik. Kalau kita tengok, kita angkat takbiran, Allah, dalam hati kita dah sebut dah, aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam. Selesai. Kan? Dah akbar, belum niat ikut imam. Dalam tempoh dan tersebut, kita niat ikut imam. Kan? Imam pun bila makmum datang belakang, solat di tengah solat, makmum datang berimamkan dia, cuik dia, Allahu Akbar, cuik dia tu, dia niat dia sebagai imam, dia dapat fadilat sebagai solat berjamaah. Maka mudah je. Tak kisahlah orang nak angkat takbir ke tak nak angkat takbir. Ada yang kita tengok angkat takbir macam ni dulu, ada juga macam tu kan. Allah, ikut suka dia nak angkat macam mana pun. Macam-macam orang takbir. Kita tengok pun kadang-kadang kita pun tak apalah, yang tu terserah pada dia. Sebab apa? Dia bergantung kepada ilmu. Bergantung kepada ilmu. Kalau ilmu dan juga pemeliharaan diri daripada jauh daripada melakukan dosa, selalunya orang ni mudah nak angkat takbir. Kalau orang ni banyak sangat cabang benda perkara yang salah laku yang dia buat, nak angkat takbir kadang berat kan? Dia tak mampu nak masuk kan. Kita angkat takbir, biasa kita orang awam ni lambat Allahu Akbar, pasal kita nak setting masuk, tak masalah. Yang penting kita qiyam dengan sempurna angkat takbir. Dan tak boleh angkat takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram jadi takbir intiqalat ikut imam. Kalau orang datang lambat tak boleh. Dia mesti Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Yang kedua tu nak angkat takbir boleh, tak nak angkat takbir pun tapi tak apa, sebut takbir Allahu Akbar. Ikut imam boleh, tak masalah. Dan jika pada sembahyang Jumaat, maka wajib ditambahkan atas 3 perkara di atas dengan 1 perkara lagi, iaitu menghadirkan niat mengikut imam jadi makmum. Kenapa niat adalah merupakan rukun solat yang 13. Maka rukun solat 13 ni, kok mana pun dia mesti cukup. Dia tak boleh cukup, tak cukup. Dalam kitab Matla'ul Badr ni disebut sebagai qasdun sa'arut ta'yin, ini syarat. Tapi kadang-kadang ada juga orang kat takbir dia tak Allahu Akbar. Jadi yang kat takbir macam tu je. Dia tak ada niat. Rupanya dia tak tahu. Tapi bila dia tahu, dia kena perbaiki. Jadi mudah kita nak solat apa, solat sunat sekalipun, menentukan yang 4 martabat tadilah. Kalau solat sunat rawatib, sebelum zuhur. Kalau subuh tak perlu sebelum lah. Aku solat sunat subuh, Allahu Akbar, Allah, aku sembahyang sunat subuh, bab akbar. Asar, tak ada solat sunat selepas asar. Allah dalam hati kata, aku solat sunat asar, Allahu Akbar. Begitu jugalah maghrib, isyak dan sebagainya. Jadi mudah.
Islam ni mudah. Inna dina yusrun. Islam ni mudah. Jadi banyak solat yang kita boleh buat dalam satu masa. Kita datang sama-sama ni daripada subuh. Orang tu solat sunat, kita pun tak tahu dia solat sunat apa. Orang tu solat, kita pun kita tak tahu, tantah dia qada solat. Baguslah kalau dia qada solat. Salli fardhu subuhi rakaatain qadaan. Contoh kita kata kan. Sembahyang sunat duha, dia qada zuhur, mungkin barangkali orang banyak berhutang. Sembahyang waktu tahajud, waktu malam, qiyamul lail, ibadah di malam hari, dia solat qada subuh, qada zuhur, mungkin barangkali dia tutup dengan qada maghrib 3 rakaat. Sebab apa? Niat tempat dia di hati, tak ada orang tahu. So kita nak buat apa-apa ibadah kebaikan pun hanya kita je tahu. Kalau mulut ni tak cakap dengan orang, orang tak tahu. Bila kita cakap, baru orang tahu. Tapi kalau cakap tu mungkin ada sebab lah, atas urusan-urusan tertentu. Maka kita ni banyak pilihan. Kita banyak solat sunat, tapi kalau kita ada hutang yang banyak dengan Allah Ta'ala, baik kita selesaikan hutang kita. Hanya membezakan niat saja. Perbuatan dia sama, kan? Perbuatan sama. Masa kita tak ambil kira. Syarat untuk solat sunat tahajud waktu malam hari adalah dengan tidur dahulu, kemudian bangun qiyamul lail untuk dirikan solat sunat. Dia betul solat waktu malam. Tak semestinya solat waktu malam tu solat orang solat fardu, solat qada subuh zuhur lagi masak, tak kira sebagai dia tak dapat pahala tahajud. Tak, dia dapat pahala tahajud, tapi dia selesaikan hutang dia dulu. Kita sebelum pergi sambung belajar, keluar negara, kerja kat luar, sebelum tak ada duit, pinjam duit dengan orang, pergi sana. Cara orang tu belajar, balik sana, 10 tahun pun orang ingat hutang dia. Kau dulu masa kau belajar, hutang aku kau tak bayar lagi. Kau balik kau buat lupa kau. Dalam hati kita tak sebut dengan dia, kita ingat, betul? Tu hutang dengan manusia, dengan dia 10 tahun dia ingat, kita lama tak jumpa. Kita duduk kampung dulu, kan kita hutang kawan sebelum nak datang KL, kerja susah tu, dia bagi duit. Apalah kau nak pinjam duit, ambil lah duit aku tu 100. Dulu 100 cukup bernilai. Balik kampung boleh buat jumpa kawan. Lupa kot mamat ni, hutang aku 100 tak bayar. Kan? Biasa. Kita memang macam tu kita. Hak kita ingat. Nak main hak orang kita lupa. Lupa sokmo. Kan? Tapi hutang kita dengan Allah Ta'ala, kan? Maka kita nak cari jalan. Pelbagai alternatif kita ada. Platform ni, sini boleh buat, rumah boleh buat, masjid boleh buat, kita yang pilih. Hanya dengan menentukan niat saja. Jadi insya-Allah saya kira apa yang kita bincangkan pada malam ini satu perbincangan yang baik sebenarnya. Hanya berkisar kepada qasdun ta'arud ta'yin, disebut sebagai qasad, yakni mengerjakan, disebut bahasa mudah aku sembahyang. Ta'arud menentukan sembahyang apa, hanya martabat ini ada pada sembahyang fardu sahaja. Kalau tak fardu kita tak payah sebut fardu. Ta'yin menentukan sembahyang tu sembahyang fardu apa, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi kalau sunat rawatib, qasdun dengan ta'yin. Solat sunat tasbih, solat sunat hari raya, solat sunat hajat, solat sunat pelbagai, solat sunat awabin, solat sunat lain, semua sini. Hanya aku sembahyang sunat apa. Jadi kok mana pun memang itulah dia. Tapi bila solat berjamaah, kita tambah dengan solat berjamaah dengan niat sebagai imam lah, kan? Tapi itu sunat. Tapi bila sembahyang Jumaat, hukumnya wajib niat makmuman ataupun imaman. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dan lemah daripada kelemahan yang bicara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Ballallahu